Cikgu faham. Kamu kena buat nota sendiri. Jadi, okey, bagaimana untuk buat nota tak apa. Okey, kalau macam tu kamu boleh gunakan nota yang cikgu berikan ini untuk kamu gunakan sebagai nota yang kamu boleh tulis semula di dalam di sekolah, ataupun juga mungkin kamu just print out dan bagi tahu cikgu inilah saya punya nota. Itu pun boleh. Okey. Jadi ini memudahkan semua para pelajar ya untuk memahami. Okey. Bab 4, macam cikgu cakap, sebenarnya bab 4 senang saja, iaitu bab 4 berkaitan 4 perkara. Okey, baik, cikgu nak tunjukkan hari ini, okey, bagaimana cara untuk memahami bab 4. Okey, bab 4 ni, okey, cikgu akan buat dalam bentuk ni ya, dalam bentuk mind map. Okey, bab 4 kita bermula dengan satu tajuk iaitu berkaitan dengan, okey, ya, okey, bagus Rashmita. Okey, bab 4 iaitu era peralihan kuasa British, okey, di negara kita. Okey. So ini bab 4 era peralihan kuasa British. Mak belajar warning je. Lain macam Diana, janganlah Diana kan takut budak-budak Ni baru macam tu. challenge tau. Cikgu sendiri pun takut. Okey, baik. Jadi kita akan lihat, okey, bab ini dibuka dengan bermula dengan, okey, iaitu BMA. Okey, iaitu kita kata sebagai British Military Administration. Okey, itu BMA. Dan kemudian bab ini seterusnya dibuka dengan setelah BMA kita belajar tentang iaitu satu lagi iaitu berkaitan dengan Malayan Union. Okey. Kemudian selepas Malayan Union kita juga maaf menunggu. Ya. BME itu British Military Administration ke atau British Military Association? At some buku tu kan dia lain tau. Okey. Saya pun confused. Okey, baik. Sebenarnya BMA ialah British Military Administration. Kalau direct translation ianya adalah pentadbiran tentera British. Kalau pentadbiran dah tentu admin. Betul tak? Jadi kalau pentadbiran tentera British maknanya British Military Administration. Jadi cikgu rasa pentadbiran itu lebih sesuai untuk perkataan administration. Jadi okey, British Military Administration, kemudian Malayan Union, kemudian kita telah belajar tentang penyerahan Sarawak. Sarawak kepada British, dan kemudian kita belajar juga tentang satu lagi iaitu Sabah. berkaitan dengan betul. Okey, iaitu kita belajar tentang penyerahan Sabah. Okey, penyerahan Sabah kepada British. So sebenarnya ini sahaja. Sebenarnya tahu berkaitan dengan bab 4. Cuma dia ada lebih detail lagi lah. Di mana Malayan Union berkaitan dengan bagaimana ianya latar belakang Malayan Union. Kemudian juga kita belajar tentang, kalau kita nak detailkan lagi, Malayan Union ini berkaitan dengan satu iaitu berkaitan dengan latar belakang dia, iaitu bagaimana ianya dibina, dan juga diasaskan. Kemudian juga kita belajar tentang maknanya proses untuk mendapatkan tanda tangan. Proses dapatkan tanda tangan Sultan bagi mempersetujui tentang Malayan Union. Kemudian kita belajar juga kat sini iaitu reaksi. Iaitu reaksi Rakyat tempatan. Ya, raja-raja, dan juga satu lagi reaksi rakyat tempatan. Berkaitan dengan Malayan Union. Secara umumnya ada dua, iaitu ada yang menyokong, ada yang menentang. Begitu juga apa yang berlaku di Sarawak dan Sabah, di mana ada je juga iaitu proses penyerahan, iaitu proses dapatkan tanda tangan daripada ketua kaum. Dan di sini kita tahu ada banyak reaksi diri tiada ke cikgu? Reaksi diri tak perlu kot. Reaksi diri sendiri benda ni telah berlalu. Jadi reaksi diri sendiri tunjukkanlah anda boring ke tak boring, bengang ke tak bengang. Kemudian kita belajar tentang berkaitan dengan reaksi penduduk. Penduduk terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Begitu juga Sabah. So ini sahaja sebenarnya yang kita belajar tentang bab 4.
Okey, secara umumnya. So kalau kita lihat di sini, tak susah mana pun. Cuma kalau kita tak faham dia punya flow, kita akan kata, aku tak dapat bayanglah macam mana bab ini." Tapi bila kita dah dapat gambarkan sebegini, kita akan kata, "Uish, oh macam ni je." Okey, betul. Reaksi kali pertama bertemu kan. Bab kata Aisyah, reaksi kali pertama bertemu rasa macam, "Ish, complicated je Mamat ni." Tapi bila dah ketahui kan, "Ish, bagusnya dia ni." Dia gitu. Okey. Contoh. Okey. First impression. Jadi inilah yang kita pelajari, okey, pada baru-baru ini. Okey. Baik, kembali kepada nota yang kita nak lihat di sini. Kita telah belajar tentang British Military Administration. Kita tahu tentang dua matlamat dia, ya, iaitu kita kata memulihkan kepercayaan rakyat, itu satu, dan satu lagi kita tahu tugas dia yang kedua iaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan. Tetapi kita tahu banyak usaha-usaha yang telah dibuat dan ianya menemui kegagalan. BMA gagal. Sorry, cikgu tadi highlightkan mengembalikan kestabilan dan keamanan dengan lagi satu apa tu? Iaitu ni, memulihkan kepercayaan rakyat. Cikgu boleh tak tunjuk mana, contohkan kalau dia tanya soalan, okey, dia 4 markah macam sekarang dua fakta, mana huraian yang penting? Okey, kalau ikutkan sebenarnya huraian tu sebenarnya yang paling penting dia mesti tepat dengan faktor. Contohnya, kalau katakan kamu ambil ini, okey, mengembalikan kestabilan. Tugas BMA ialah pertama mengembalikan kestabilan dan keamanan. Okey, dan kamu buat ayat huraian iaitu BMA berusaha memulihkan keamanan dan kestabilan dengan apa tindakan dia pertama? Membubarkan pasukan MPAJA. Kemudian mengarahkan semua senjata yang diberikan dikembalikan semula. Jadi di situ kamu telah memperoleh 3 markah tau. Pertama, mengembalikan kestabilan dan keamanan, 1 markah. Huraian dia membubarkan pasukan MPAJA, 2 markah. Kemudian yang ketiga, mengarahkan semua senjata diberikan semula. Dah 3 markah. Okey, jadi begitu juga dengan kalau kamu boleh ambil memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, kamu boleh cerita tentang rakyat mengalami kesukaran, 1. Kemudian makanan dan ubatan sukar didapati. Sebenarnya setiap huraian ini yang tepat ini akan memberikan setiap satu poin itu 1 markah. Jadi sebab itu kamu tak perlu bimbang apa yang aku nak bagi ni. Sebenarnya kalau dia related to the fakta tu memang akan dapat markah. Jadi jangan risau. Ya. Okey. Tapi kan setengah dia cakap, contoh kan, saya bagi 1 fakta dan huraian. Saya letak dan sebab saya malas nak tulis 2 ayat. Tulis 3 ayat kalau 3 markah. Saya tulis dan atau serta, lepas tu huraian seterusnya. Tapi yang tu dikira 1 ayat ke atau kira 2 ayat ke atau dia 3? Okey, baik, sebenarnya kadang-kadang 2 fakta boleh dimasukkan dalam 1 ayat. Contohnya, kalau kita boleh buat contoh untuk memulihkan kepercayaan rakyat tu, ya. Kamu boleh buat ayat yang baru iaitu rakyat mengalami kesukaran di bawah Jepun kerana makanan dan ubat sukar didapati serta kalau ada pun harganya tinggi. Di situ dah ada 3 sebenarnya. Dah ada 3. Bermakna di sini point tu bukannya ayat tu tapi point yang kamu beri. Tetapi janganlah kamu sumbatkan 3 fakta, 4 fakta ataupun 4 huraian dalam 1 ayat. No. Itu akan menyebabkan seolah-olah kamu tidak membuatnya dalam bentuk ayat yang proper. So sebaik-baiknya 2 fakta saja dalam 1 ayat ataupun 2 huraian saja dalam 1 ayat. Jadi itu lebih proper lah. Nampaklah macam kamu tak tergesa-gesa untuk memberikan jawapan. Itu cara yang terbaik. Bagus soalan Susmita. Okey, baik. Kemudian kita teruskan dengan Malayan Union. Okey, kita tahu Malayan Union tujuan dia adalah untuk melicinkan sistem pentadbiran, dan juga meningkatkan pelaburan ekonomi. Dan ini telah dirancang daripada awal lagi sejak tahun 1943 lagi dan itu telah dilakukan oleh British dalam kertas putih. Diorang dah rancang dah. Kalau katakan peperangan tamat,
maka di tanah Melayu akan dimulakan Malayan Union. Memang dia orang dah plan daripada awal. Jadi antara ciri-ciri perlembagaan Malayan Union adalah seperti dia berbentuk kesatuan, kemudian ketua pentadbirnya dikenali sebagai Governor General. Kemudian Raja-Raja Melayu apa? Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang hanya bincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu, ya. Saya nak confirm dengan cikgu. Hari itu cikgu bagi tahu kertas putih adalah kertas cadangan kan? Baru ingat. Ya, kertas cadangan. Okey. Ya. Macam mana nak jawab soalan esei yang 8 markah tu? Okey, bagus soalan Khadijah. Okey. Untuk makluman, okey, Khadijah pelajar baru dan nak tanya Khadijah, kamu sekolah mana ya? SMK Taman Melawati. SMK Taman Melawati. Ramainya SMK Taman Melawati kat sini. Okey, baik. Ini kan Mangsa Melawati. Okey. Tak apa. Tak apa. So sebenarnya ada Taman Melawati, ada Wangsa Melawati. Ramai sebenarnya pelajar-pelajar daripada KL ni. Memang ramai. Okey. Jadi jangan risau. Sebenarnya kalau 8 markah bermaksud 4 fakta, 4 huraian. Itu je. Very simple. 4 fakta, 4 huraian. Contoh. Kalau katakan nyatakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Okey, baik. Kita akan buat ayat seperti apa tahu? Ciri-ciri perlembagaan Malayan Union adalah Malayan Union berbentuk kesatuan. Satu. Okey. Kemudian kita buat ayat yang kedua, huraian, iaitu apa? Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri Selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Ini adalah huraian. Jadi ini dah dapat markah yang kedua. Kemudian kalau kamu lihat, okey, selain daripada itu, okey, Malayan Union diketuai oleh Governor General yang dilantik oleh Raja England. Itu yang ketiga. Okey, huraiannya Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union di bawah kawalan Perdana Tinggi British. 4. Okey. Baik, kemudian Raja-Raja Melayu. Okey, fakta seterusnya, Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Okey. Dan juga itu fakta yang kelima dan huraian dia Majlis Raja-Raja Melayu hanya bincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu. Yang keenam. Okey, untuk fakta yang ketujuh, kita boleh ambil kewarganegaraan. Okey, Malayan Union mengamalkan kewarganegaraan melalui prinsip jus soli. Itu yang ketujuh. Itu dah poin yang ketujuh. Okey, iaitu kita boleh kita boleh elaboratekan ataupun huraikan rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura dan berumur 18 tahun ke atas layak menjadi rakyat Malayan Union. 8. Nampak tak Khadijah? Dia fakta, huraian, fakta, huraian. Yes. Nak tanya, if soalan esei dia minta soalan ni ber-in 12 marks, so macam mana? Because if 12 marks, saya tahu dia kena letak actually lot of contoh. Okay. Because fakta pun macam sikit. So macam mana cikgu? Tengok kita 6 markah, 8 markah tengok pun takut. Tiba-tiba dia orang soalan last dia orang keluarkan dengan 10 markah atau 12 markah lagi lah kita orang pening. Tak. Biasanya, soalan-soalan kertas 2 iaitu esei, bahagian esei. Satu soalan sebenarnya 20 markah. Soalan esei, satu soalan 20 markah. Tapi dalam satu soalan tu dia ada A, B, C, D. So bila A, B, C, D, dia punya pecahan dia tu. So daripada A, B, C, D, biasanya yang A tu 4 markah. Yang B tu mungkin 6 markah, dah 10 dah. Kemudian yang C tu mungkin another 4 markah dan yang D tu another 6 markah. So 4, 6, 4, 6, 20 markah. Itu je. Cikgu setengah soalan dia ada berapa markah? Saya pernah tengok. 8, 8 dan 6. Yes, paling tinggi 886. Kalau soalan satu tu ada 3 saja pecahan dia. So 886, 884. Okey, 8 16 campur 4 20. Ataupun 668. 6 12 campur 8 20. Dia memang format dia macam tu. Okey, dia takkan lebih. Satu soalan mesti 20 markah.
Okay. Tengok soalan tak Alright, takut. cikgu. Tengok jawab, tengok markah je kan takut cikgu. Tak apa. Okay, dalam Cikgu, ya. actually essay I tak kisahlah if dia makan 12 tapi like to tulis is macam susah because like you kena add in contoh tu semua. That one is Okay. pun No. susah kan. Sebenarnya begini. Okay, ini kata-kata daripada guru cemerlang, guru penanda kertas. Dia kata apa tahu? Berikan saja apa juga, fakta ke, huraian ke, contoh ke, tetap akan diberi markah. Even contoh pun diberi markah. Even kalau tak ikut susunan, contohnya kamu tak buat fakta, huraian, contoh. Kamu tiba-tiba bagi contoh dulu. Kemudian baru bagi huraian. Kemudian baru bagi fakta. Pun diberi markah. So sebenarnya dia tak ada format yang benar-benar rigid seperti BM. BM lain. Kalau BM dalam satu perenggan mesti ada pengenalan, kemudian ada isi, ada huraian. Betul. Kemudian ada contoh. Kemudian Lepas tu ayat penutup kesimpulan. Lepas tu ayat penutup lepas tu start isi baru lagi. Okay. So jangan risau. Sejarah bukan BM. Okay. Jadi kita kadang-kadang tak ingat contoh. So kita just buat fakta, huraian. Tapi kalau kamu ingat contoh, tambahkan fakta, huraian dan contoh. Akan diberi markah. Another one. Yes. Cikgu cakap tadi, contoh tu dia, apa tadi cakap? Contoh tu cikgu cakap tulis contoh pun, tulis apa-apa contoh pun boleh kan? Ya. Kalau contoh tu tak, cikgu cakap just tulis contoh huraian, dia akan beri markah. Yeah. Kalau tu is not related to the question, masih ada markah ke? Tidak. Sebab itu cikgu cakap, sebenarnya memang kamu boleh bagi fakta, huraian, contoh, tak ada masalah. Tetapi kalau dia itu mesti menjawab soalan. Kalau tak menjawab soalan, takkan dia nak bagi markah. Betul tak? Contoh macam soalan apa tahu? Okey, macam soalan contohnya apa yang kamu makan pada hari ni? Oh, sebenarnya hari ni saya penat berpuasa. Okey, daripada pagi saya buat kerja itu, kerja ini. Kemudian saya buat homework apa semua. Nak tanya cikgu, kamu menjawab soalan tak? Out of the question. Cikgu sekolah suruh ikut dia ada format tau. Selalu dia akan buat penataran format kan. Okay. Dia akan suruh 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Baru senang untuk pemeriksa tanda. Kalau tak ikut nanti susah dah dapat markah. Betul. Setiap tahun saya dengar perkara sama. Tetapi kalau kamu tak ada contoh ataupun tidak ada huraian yang bertepatan, kamu ada contoh saja. Okey, cikgu nak tanya, adakah pemeriksa itu akan mengikut format sangat dan dia akan kata, oh ini tak ikut format, okey kita tak bagi markah? Ada tak kalau tak kru lah, kalau dia tak kru. Tak ada. Sebenarnya terus terang cikgu cakap, dalam sejarah tidak ada format jawapan. Yang penting jawab mengikut peruntukan markah. Lepas tu kenapa dia orang cikgu sekolah suruh ikut format tu, kalau tak ikut nanti susah dapat markah, buat kita dah orang takut, lepas tu buat takut sekali lagi. Cikgu tu tengah brainwashing. No, sebab bukan apa. So. Sebenarnya dia nak memudahkan kamu supaya kamu jelas. Okey, sebab soalan pelajar selalu tanya apa tahu? Cikgu, macam mana jawab soalan ini? Jadi kita nak supaya pelajar tahu bahawa nak menjawab itu cara yang paling baik, tak perlu pengenalan-pengenalan. Terus berikan fakta dan huraian serta contoh. Jadi pelajar akan set, okey nak jawab soalan ini, okey kena cari fakta dia. Fakta dia apa? Kemudian daripada fakta kita boleh buat huraian. Dia nak kita pelajar berfikir cara itu. Jadi like that. Okay. Itu je. Okay, thanks cikgu. Yeah. Tapi kan contoh kan saya tulis satu fakta and then hal ini demikian kerana lepas tu saya tulis huraian, koma lagi satu huraian, satu koma, dia tu salah kan? Jangan koma banyak sangat. Cukup 2, jangan banyak-banyak. Salah kan cikgu? So jangan banyak-banyak. Nanti pening dia. Buat huraian, buat ayat yang baru. Baru nampak cantik. Okey. Bagus soalan kau ni kan. Oh macam-macam kau ni. Macam besok nak jawab SPM. Okey, baik. Okey, baik. So kita teruskan sikit lagi. Okey, British.
okey, dapatkan tanda tangan Sultan dengan 2 orang tokoh iaitu H.C. Whelan dan seorang lagi iaitu Sir Harold McMichael. Ingat nama tu. Okey. Kemudian kita belajar juga tentang penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malay Union. Okey, bagaimana mereka menentang dengan membawa kes ke Mahkamah Tinggi di England, menghantar surat bantahan ke London dan pelbagai lagi. Okey, begitu juga kalau kita lihat rakyat juga menentang dengan cara apa? Iaitu membantah melalui akhbar Melayu, kemudian juga bantahan cendekiawan, dan juga kita ada lihat bantahan Persatuan-Persatuan Melayu, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor, dan juga mengadakan Kongres Melayu. Kongres Melayu inilah yang telah mewujudkan UMNO. Dan daripada situ kita lihat UMNO telah menjalankan apa? Iaitu menjalankan bantahan secara besar-besaran terhadap Malayan Union. Okey. Dan seterusnya bab ini dibawa kepada penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, di mana kita tahu kenapa faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British oleh Vannerbroek, kerana kita tahu bahawa Vannerbroek menghadapi masalah pewarisan takhta, desakan kerajaan British, masalah keuangan, dan juga proses penyerahan Sarawak seperti mana yang berlaku di Malayan Union, iaitu Gerard T. McBrien. Beliaulah yang telah menggunakan desakan, tipu helah dan ugutan untuk mendapatkan tanda tangan ketua-ketua suku kaum di Sarawak. Dan ini menyebabkan penentangan terhadap penyerahan Sarawak yang dilakukan oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Why mereka menentang? Kerana Vannerbroek telah bertindak menentang Perlembagaan 1941. Dan juga Vannerbroek mengetepikan surat wasiat Charles Brooke dan Gerard T. McBrien menggunakan pelbagai tipu muslihat. So antara bentuk penentangan perutupatan adalah seperti mengadakan persidangan, kemudian mereka mengadakan demonstrasi, tunjuk perasaan, dan juga mereka telah meletakkan jawatan beramai-ramai, terutama sekali kaki tangan kerajaan. Dan ada juga pada akhirnya mereka menggunakan akhbar dan menulis surat bantahan. Dan paling paling yang kita kata agresif ialah kumpulan Rukun 13, di mana berlakunya pembunuhan oleh Duncan Stewart. Dan Duncan Stewart telah dibunuh oleh Rosely Dobbie kerana Rosely Dobbie ingin menentang penyerahan Sarawak kepada British. Jadi inilah yang berlaku dan menyebabkan Sorry cikgu, atas sikit. Apa tu? Skrin tu dah kat atas. Kenapa? Atas yang gambar Rosely Dobbie tu. Dia peristiwa Sungkit Berdarah, lagi satu atas tu. Atas kita ni iaitu 13 apa tu? kumpulan Rukun 13. Rukun 13. Maksudnya Rosely Dobbie ada dalam ni juga kan? Ya, betul. Sebenarnya ada 13 orang. So dia wakil dua tu lah, satu Sungkit Berdarah lagi satu ni. Sebenarnya kumpulan Rukun 13 ini yang melakukan peristiwa Sungkit Berdarah. Ada 13 orang sebenarnya. Sebenarnya ada 13 orang dalam kumpulan ini. So, dalam kumpulan ini ada Morshidi Siddiq, Awang Ramli, Bujang Suntung dan salah seorangnya adalah Rosely Dobbie. So, empat-empat orang ini telah melakukan ataupun telah melakukan operasi Sungkit Berdarah, iaitu mereka ingin membunuh Sir Duncan Stewart. Dan pembunuhan itu benar-benar dilakukan oleh Rosely Dobbie dan 3 orang lagi inilah yang merancangnya. Sebab itu keempat-empat ini telah dihukum gantung sampai mati. Dan yang lain tu, maknanya ada 9 orang yang lain pula sebenarnya telah dipenjarakan, ada yang ditangkap. Ditangkap dan dipenjarakan. Jadi itulah Rukun 13. So, dan seterusnya kita lihat penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Kita tahu bahawa Sabah dulu di bawah SBUB, tetapi telah pun SBUB ingin mengembalikan atau memberikan Sabah kepada British. Why? Sebab apa? Untuk memenuhi kepentingan British dan juga masalah keuangan SBUB, di mana banyak kemusnahan telah berlaku di Sabah, maka SBUB tidak ada keuangan untuk membaik pulih Sabah, maka jalan cara yang paling baik iaitu
Disebabkan Sabah bom kepada. daripada Jepun. Yes, bom Jepun mengebom negara kita, sudahnya Jepun kena bom. Jadi Bumi hangus. okey, ya. Kenapa? Sekejap, saya dah lupa apa yang tanya. Okey, apa itu taktik bumi hangus? Pandai cikgu. Baik. Bumi hangus adalah taktik yang digunakan oleh Jepun apabila mereka nak meninggalkan tanah jajahan, mereka akan membakar semua yang ada di kawasan itu. Dia untuk semua tanah jajahan sahaja atau untuk tanah Melayu saja? Untuk tanah Melayu dan tanah jajahan di tanah Melayu yang dilakukan oleh Jepun. Jepun saja buat taktik ni, taktik bumi hangus. Hai Kopi. Assalamualaikum Kopi. Hai Kopi. Assalamualaikum Kopi. Kopi pun dah sampai. Terima kasih sayang. Kopi apa ni? Bau dia daripada luar sampai ke dalam. Bau kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Alang kau ni. Diorang yang menyebabkan global warming. Yes. Cikgu jangan sweet sangat. Salah ke aku nak sweet dengan isteri aku? Oh, cikgu kirim salam cikgu kat aunty. Kirim salam. Okey. Baik. Ya Allah. Okey. Baik. So itu yang berkaitan dengan penyerahan Sabah kepada British. Cikgu stop tak bumi hangus tiba-tiba pergi Sarawak pula. Itulah dia. Taktik bumi hangus. Kamu nak cerita apa? Itu je. Iaitu taktik bumi hangus ialah taktik yang digunakan oleh Jepun apabila dia nak meninggalkan tanah jajahan, dia bakar semua. Dia bakar semua kawasan tanah jajahan dengan infrastrukturnya, dia bakar bangunan, dia bakar lombong, dia bakar kilang-kilang. Itu dipanggil taktik bumi hangus oleh Jepun. Okey. Okay. Why? Supaya orang tidak dapat ada orang tanah tu lebih banyak kos. Dia orang tak akan buat. Mereka akan dapat, orang yang selepas itu ambil akan mendapat kesusahan. Yes, betul. Cikgu cakap, ini ya perangai apa? Perangai Dajjal. Perangai jahat. Okey, jahat ya. Jadi itulah yang berlaku berkaitan dengan bab yang keempat. Okey. Baik. So, mungkin ada sesiapa para pelajar yang mungkin ingin bertanya sebelum kita buat satu latihan? Ada siapa nak tanya? Saya ada soalan tapi dia bab. Oh no. Okey. Bab 3. Okey, apa soalan nanti bab 3? Nanti saya tadilah bila masa kelas habis tu. Okey, baik. Okey. Ya. Mungkin Nafi Iman nak tanya, Khadijah mungkin nak tanya, Nazmi, Samuel, Rafizuddin juga Syamil. Nak tanya apa-apa silakan, tanya je. Tanya je. Cepat tanya banyak-banyak. Smells like quiz. Okey. Tanya apa? Okey, ada yang tanya apa? Okey, baik. Tak apa. Susah aje. Okey. Baik, tak apa. Cikgu dah makan. Allahu Akbar, soalan kau ni. Nak buat air jap boleh? Ya. Chris and Fishy. Makan apa tadi? Okey. Sedap tak? Sudahlah nak. Aduh, soalan apalah soalan kamu ni kan? Soalan berkaitan pelajaran. Berkaitan bab ini. Cikgu. Ya saya. Macam mana kita nak suka sejarah ni? Macam mana nak suka sejarah? Okey. Baik. Bagus soalan dengan Khadijah. masuk kelas Cikgu Rafi. Itu Susmita. Susmita kata Susmita kata masuk kelas Cikgu Rafi. Okey. Baik. Cikgu tahu ramai kat sini yang sebenarnya pada awalnya tak suka sejarah. Okey, kalau kita tanya Diana, kita tanya Nafi Iman, kita tanya mungkin ramai lagi lah. Okey, ramai. Tetapi kita tanya balik sekarang. Dulu dia orang tak suka. Kita tanya sekarang dia orang. Okey, sekarang yang lain-lain, kamu suka tak sejarah? Okey. Suka. Saya suka. Okey. Like Aisyah. Ya, okey. Jadi itulah sebenarnya Khadijah. Okey, sebenarnya sejarah ini bukan untuk diingat fakta. Waiting. Waiting juga berapa banyak waiting kat sini. Okey. Sebenarnya sejarah ini bukan untuk diingat fakta dia. Tak perlu ingat.
Tapi sebenarnya kamu kena faham flow cerita tu. Bila kamu faham flow cerita tu, kamu akan kata, oh, baru aku tahu. Macam kamu tengok cerita filem Avengers. Bila kamu tengok filem Avengers, kamu tahu flow dia cerita tu. Lepas ini jadi ini, lepas ini jadi ini, lepas ini jadi ini. Betul? Jadi bila kamu tahu flow cerita tu, maka macam sejarah juga. Bila kamu tahu flow cerita, kamu akan kata, oh iyalah. Dah ingat dah macam movie. Flow Okay. cerita dengan susunan bab kan? Susunan bab tu. Jadi bila kita ikut susunan bab, kita akan kata, lah ini je ke? Kita tak serabut. Selalunya yang susah sejarah ni, bila kita belajar kan, apa benda yang aku belajar ni? Aku tak ingat. Apa bendanya? Lagi kan cikgu buku teks yang tu ayat dia yang tak tahu kenapa dia ayat extra yang tak perlu. Yes. Dia nak bercerita. Ingat buku teks sebenarnya dia nak bercerita. Jadi guru-guru ni dia kena bercerita dan tambahkan cerita itu supaya dia lebih menarik. Itu berat sebenarnya jadi guru sejarah. Mungkin cikgu pendekkan cerita ke? Buat apa cikgu panjangkan cerita lagi-lagi? Dah. Bila dia elaborate, okay, barulah dia faham kenapa jadi macam ni. Sebab pelajar akan kata apa tau? Kenapa jadi macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Nanti tanya balik question mampus. Yes, sebenarnya kadang-kadang kau kenapa Nakib? Sudahlah Nakib. Aku tahu kau waiting juga tu, namanya Nakib lah tu. Okay. Okay. Baik, sebenarnya itu cara dia untuk memahami satu-satu. Sebab itu cikgu selalu ulang, iaitu apa? Bab 1, apa yang kita belajar masa form 4, bab 1 warisan negara bangsa, bab 2 kebangkitan nasionalisme, semangat cintakan negara, bab yang ketiga konflik dunia dan peperangan tu, bab yang keempat dah habis perang. Okey, era peralihan kuasa British. So susunan itu yang kita akan macam ni. So daripada situ kita akan kata, dan pastinya kamu akan banyak bertanya tentang soalan di luar kotak. Sebenarnya sejarah ni dia bagi fakta banyak ni je. Tapi kamu punya soalan tu akan, kenapa jadi macam ni Kenapa macam ni Kenapa macam ni fakta dia orang bagi tu banyak. Dia cari pecah-pecah. Fakta yang dia orang bagi tu, kalau dia crystal clear, kenapa kita nak tanya soalan cikgu? Tak, sebab kamu tak faham kenapa jadi macam tu. Contohnya, okay. Because it's not crystal clear, that's why, right? Sebab sebenarnya dia tak clear. Contohnya macam kamu akan tengok kita ambil bab 3. Ingat lagi tak serangan Jepun terhadap Pearl Harbor? Okay. Ya, ingat, still ingat. Serangan Jepun terhadap Pearl Harbor, okay, pada lebih kurang 7 Disember 1941. Okay, pada pukul 3 Cikgu pagi. ingat kan semua tarikh, saya tak ingat tarikh. 7 Disember. Kemudian 8 hari bulan Disember 1941, Jepun dah sampai ke Tanah Melayu, iaitu sampai mendarat di pantai Sabak, Kota Baru. So kamu kan macam, kalau kamu fikir, baca betul-betul kan, kamu akan fikir, kenapa dia? You see? Macam mana dalam tempoh sehari, pergi ke Hawaii, tuk-tuk dah sampai ke Kota Baru. Macam mana dia buat ni? Kan? Jadi bila kita kaji balik, rupa-rupanya dia orang dah plan awal-awal. Satu grup pergi serang dekat Pearl Harbor, satu grup lagi standby dekat Kota Baru. Bila dapat dia lakukan serangan di Pearl Harbor, maka selesai serangan di Pearl Harbor, maka tentera Jepun grup yang kedua akan sampai ke Kota Baru dan mula menyerang. You see? Dan kita akan kata apa? Wow, diorang ni betul-betul well planned. Seriously. So di situ kita dapat gambaran bahawa hebat diorang ni. Hebat. Di sini kita nak lahirkan rasa apa tahu? Kekaguman. Kekaguman kepada perancangan yang begitu hebat. Begitu juga macam Adolf Hitler. Kita belajar Perang Dunia Kedua kan? Adolf Hitler menyerang Poland. Kenapa Poland? Baru kita teringat bahawa sebenarnya Jerman nak balik tanah-tanah mereka yang pernah dirampas akibat kekalahan Perang Dunia Pertama. So dia nak balik Poland tu. Dan pada waktu itu mereka memulakan serangan Operasi Barbarossa. So serangan ke atas Rusia, konon-kononnya nak take over Rusia. Tetapi gagal. Jadi kalau tahu cerita tu, flow dia, kamu akan kagum dengan sejarah.
Bila kagum dengan sejarah, kamu akan kata, "Ush, menariknya." Menariknya. Jadi itulah yang selalu cikgu ajar. Cikgu tak ada formula yang hebat-hebat macam okey kita nak ingat okey gambar ini kita mesti okey ada susunan. Okey A B C D kita ada susunan, tak ada. Bagi cikgu, fahami dia, fahami flow dia, kita akan hayati dia, kita akan rasa kalau kita marah betul-betul. Kalau kita gembira betul-betul. Jadi bila kita tengok pendudukan Jepun di negara kita, kita marah. Bila kita tengok ancaman komunis di tanah Melayu pada bab yang ke-6 nanti ya, kita tengok komunis mengancam negara kita, kita marah. Itulah perasaan itu yang menyebabkan kamu ingat. Perasaan itu yang menyebabkan kamu ingat, uish aku marah betul lah dengan komunis ini sebab lakukan kekejaman. Emotion plays the main role. Okay. Namun cikgu, tapi setengah orang dia dengar cerita kan, buat tak kisah, buat tak apa. Saya tanya soalan dekat kawan tu kan, faham ke tak? Tak faham. Tapi dia buat macam faham tau. Saya think, oh dia faham. Okay. Ya Aisyah, apa soalan Aisyah? Sebab itu, okay, semua negara belajar sejarah. Semua negara. Dan ada esei masa form 3 jadi kurang. Oh ya ke? I see Khadijah. Okay. Kalau setiap negara akan belajar sejarah negara mereka masing-masing. Kerana apa? Untuk menyemai semangat cinta akan negara. Itu memang berlaku pada semua negara. India belajar sejarah negara India untuk menyemai semangat cinta akan negara India. The formula. Dua formula. Okay. Dan juga mereka akan belajar konflik-konflik dunia yang berlaku membabitkan negara mereka. Macam kita lah. Kita belajar Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kenapa? Kerana Perang Dunia Pertama, Kedua terbabit dengan negara kita. Sebab itu kita belajar. Jadi dengan itu kita akan rasa kita adalah sebahagian daripada dunia ini. Okey. Kalau sejarah pasal Jepun, seksa Jepun, dia orang belajar jugalah. Okey. Sebenarnya mereka tak belajar tentang bagaimana mereka menyeksa, tak. Tapi mereka akan belajar bagaimana Jepun telah meluaskan kuasa sampai ke tanah Melayu. Dan mereka menjalankan pentadbiran, mereka berjaya mengutip hasil bahan mentah daripada tanah Melayu. So mereka belajar yang itu. Mereka belajar untuk bangga. Selamat sejahtera cikgu. Ya, selamat sejahtera. Okey. Cikgu bukan saya tau. Cikgu tahu siapa. Santosh. Okey. So di situ belajar tentang kebanggaan terhadap negara sendiri. Okey, belajar terhadap negara sendiri. Okey. Baik, memandangkan yang lain-lain mendengar saja, kemudian yang lain-lain pun mungkin soalan-soalan pun dah banyak yang faham, tak apa. Cikgu sediakan satu soalan quizzes, okey, dalam bentuk quizzes untuk kamu jawab. Bab berapa cikgu? 1, 2, 3? Bab 4 sahaja. Bab 4 cikgu sahaja. bukan macam minggu lepas cikgu cakap bab 4 sedia KBS. Bukan. Ini memang bab 4 saja. So cikgu harap kamu semua boleh klik pada link yang cikgu berikan ini.